السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-116 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang bermaksud, dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turuti melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah membawakan dalil-dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah susuli di sini pula dengan larangannya terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam daripada berpaling daripada terpengaruh akibat kejahilan ataupun terpengaruh dengan kejahilan yang datang daripada musuh-musuh baginda. Lalu Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah. Dan sekiranya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuruti, tunduk dan taat kepada kebanyakan atau majoriti manusia di atas muka bumi ini, yang mereka secara majoritinya lebih suka untuk memilih kesesatan berbanding petunjuk, lebih memilih kebatilan berbanding yang hak, yudilluka 'an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesatkanmu daripada agama yang benar, agama yang lurus yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya, kerana mereka itu yang suka mempersoalkan, yang suka mempertikaikan. Tidaklah pertikaian itu dilakukan oleh mereka, melainkan mereka hanya mengikut atau menuruti sangkaan semata-mata, yang mana sangkaan-sangkaan itu disokong oleh hawa nafsu mereka. Dan tidaklah mereka itu hanyalah golongan yang suka berdusta. Dan pada kalimah yakhrusun itu adalah menunjukkan bahawa seseorang yang berkata-kata hanya berasaskan kepada sangkaan dan bukan fakta yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata pengarang tafsir Al-Manar, ini merupakan suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkenaan kesesatan kebanyakan penduduk di muka bumi ini atau kebanyakan manusia di muka bumi ini, yang merupakan suatu perkara yang jelas, kerana kebanyakan mereka hanya mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, hanya mengikuti kehendak hawa nafsu yang berasaskan kepada sangkaan, yang berasaskan kepada pendustaan semata-mata. Dan ini khasnya berlaku pada zaman mutaakhir ini. Dan fenomena ini disokong oleh sejarah umat manusia seluruhnya. Seperti mari yang kita lihat dan kita saksikan dalam sejarah bagaimana Ahlul Kitab, bagaimana Yahudi dan Nasara telah meninggalkan petunjuk yang dibawa oleh para rasul yang Allah utuskan kepada mereka, dan mereka menjadi kaum yang sesat. Begitu juga umat manusia yang menyembah berhala,
yang jauh daripada hidayah, petunjuk para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kepada kita bahawa bagi seorang rasul, tugas mereka hendaklah memfokuskan kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah menjauhi sejauh-jauhnya kehendak hawa nafsu yang datang daripada kaumnya, lebih-lebih lagi daripada kalangan penentang yang sentiasa berusaha menghalang dakwah para rasul itu. Mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-117 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan sesiapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang memperkuatkan maksud ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-116, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak tersembunyi apa jua daripada pengetahuannya. Dialah Allah yang a'lamu, yang lebih mengetahui daripadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengetahui daripada sekalian makhluknya terhadap mereka yang sesat daripada jalan kebenaran. Dan Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui daripadamu dan daripada sekalian makhluknya terhadap golongan yang beroleh petunjuk, yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan Allah dan Rasul. Maka hendaklah kamu, wahai orang yang berakal, untuk berusaha menjadi sebahagian daripada golongan yang beroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu beroleh kebahagiaan seperti mana bahagianya orang-orang yang beriman. Dan awaslah kamu daripada cenderung atau berpihak kepada golongan yang sesat, maka kamu akan sengsara di akhirat seperti mana mereka juga mengalami kesengsaraan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita dapat lihat bagaimana ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya menegaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah penentu sesuatu keadaan dengan penuh keadilan, dan sesungguhnya kitabnya iaitu Al-Quran merupakan kitab yang meliputi apa jua ajaran kitab-kitab yang sebelumnya. Dan juga sesungguhnya Ahlul Kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasara sememangnya mengetahui tentang fakta tersebut, seperti mana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin atau telah memberi jaminan terhadap kesucian dan penjagaan Al-Quranul Karim daripada sebarang usaha penyelewengan terhadapnya. Dan begitu juga Allah menunjukkan kepada kita bagaimana tabiat kebiasaan manusia yang suka meneruti kehendak hawa nafsu, walaupun asasnya adalah sangkaan dan keraguan semata-mata. Kerana mencari kebenaran itu, bahkan kebenaran itu sendiri selalu menyebabkan manusia menjadi penat atau menyusahkan manusia, sedangkan kebanyakan manusia tidak mampu bersabar dan tidak mampu bertahan terhadap kesusahan dalam mencari kebenaran. Sedangkan hanya sedikit sahaja dalam kalangan manusia yang sanggup menuruti dan tunduk serta patuh terhadap sesuatu yang berasaskan keyakinan yang benar, iaitu apa yang telah disampaikan oleh para rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah Tuhan yang maha mengetahui, dan dialah sahaja yang mengetahui mengenai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang beroleh petunjuk dalam kalangan hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita dalil-dalil tersebut yang membuktikan keesaan Allah dan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, keluasan ilmu Allah, dan bagaimana Allah menyanggah perkara-perkara yang sengaja dibawakan oleh golongan musyrikin berkenaan dengan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh para rasul dengan hujah-hujah yang mampu
menutup mulut-mulut mereka daripada meneruskan kebatilan. Dan seperti mana dinyatakan dalam ayat-ayat sebelum ini, bagaimana Allah menegaskan Allah lah sebagai hakam yang sentiasa adil. Al-Quran lah kitab suci yang tidak akan disentuh atau dirosakkan oleh sebarang kebatilan. Dan bagaimana Allah juga menjelaskan bahawa majoriti penduduk di dunia ini suka untuk mengikuti dan menuruti hawa nafsu. Maka setelah semua itu, kali ini Al-Quran membawa kita kepada suatu perbahasan mengenai masalah yang sering menjadi pertikaian di antara orang Muslim dan golongan muslimin dan musyrikin, iaitu isu berkenaan dengan penyembelihan. Itu penyembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya, dan apa yang tidak disebut atau tidak disebut nama Allah ketika melakukannya. InsyaAllah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.